Assalamualaikum dan selamat petang semua. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para vendor semua kerana sudi meluangkan sedikit masa pada petang ini untuk join sesi pandang kelas kita iaitu di bawah tajuk pengurusan menu efektif, cara memperbaharui menu anda dan mengelak penolakan permintaan kemaskini menu. Jadi webinar akan bermula sebentar lagi. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para vendor sekalian kerana sudi meluangkan sedikit masa pada petang ini. Okey. Jadi tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Baik, sebelum kita bermula, sila ambil perhatian bahawa sesi ini dirakam. Satu-satu kaji selidik ringkas akan dihantar kepada anda sebaik saja sesi ini berakhir. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh hantarkan di ruangan chat di bawah. Dan sekiranya anda berminat untuk ketahui dengan lebih lanjut, anda boleh pergi ke universiti di dalam restoran portal kita untuk lebih banyak bahan bacaan dan video-video berkenaan apa-apa topik ataupun apa-apa isu yang anda hadapilah untuk tujuan reference para vendor sekalian. Okay. Baik. Jadi sebelum kita mulakan, saya akan terangkan sedikit agenda kita pada petang ini. Jadi yang pertama sekali adalah demo secara langsung menyunting menu di hotel restoran. Ini saya akan buat sebentar lagi. Saya akan tunjukkan satu demo macam mana kita nak menggunakan menu management ataupun pengurusan menu di dalam restoran portal. Yang kedua, saya akan terangkan apakah sebab-sebab biasa berlakunya penolakan permintaan menu. Seterusnya saya akan juga cuba memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang garis panduan menu dan juga foto. Dan yang keempat, saya akan cuba bagi tips untuk membuat menu-menu vendor sekalian lebih menariklah. Okay. Baik. Sebelum itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apakah masalah-masalah yang biasanya dihadapi oleh para vendor. Jadi kami faham para vendor masih baru di platform dan tidak biasa dengan alat dan proses untuk menyunting menu. Yang kedua, mungkin para vendor juga mempunyai rasa kecewa kerana percubaan yang tidak berjaya dalam mengemaskini menu. Maksudnya kita dah cuba 2-3 kali tapi masih juga di reject ataupun ditolak. Dan yang ketiga pula mungkin para vendor mempunyai rasa ataupun tertarik untuk belajar cara yang betul dalam membuat menu vendor sekalian menjadi lebih menarik supaya kita dapat menukarkan klik menjadi pesanan yang sebenarlah. Okey, penyelesaian yang diharapkan selepas sesi ini berakhir. Jadi kami harap kami dapat membantu para vendor sekalian untuk memanfaatkan pengurusan menu di restoran portal ataupun menu management untuk memperbaharui menu-menu vendor sekalian lah. Okay. Dan kedua, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang apakah garis panduan yang betul supaya para vendor semua boleh menikmati proses kemaskini menu yang lancar. Dan ketiga, kita harap para vendor juga dapatlah memuat naik gambar yang menarik dan mengizinkan penyesuaian dalam menu anda supaya anda dapat meningkatkan jumlah pesanan anda. Baik, terlebih dahulu kenapa kita perlu gunakan pengurusan menu? Jadi senang saja, pengurusan menu ni cuma perlukan beberapa klik saja. Okay. Cuma perlu masuk ke dalam restoran portal dan masuk login dan ikuti langkah seterusnya, mudah saja. Yang kedua, masa perolehan yang cepat, maksudnya dalam 1 ke 2 hari bekerja. Sebagai contoh macam mungkin kita cuba upload sesuatu menu. So dia cuma mengambil masa paling lama pun 48 jam. Okay. Dan yang ketiga pula, peluang untuk berubah fikiran. Jadi sekiranya vendor-vendor mempunyai apa-apa idea ke untuk dimasukkan ke dalam menu vendor masing-masing, para vendor bolehlah membuat penukaran menu tersebut di mana-mana saja ataupun bila-bila masa lah. Okay. Dan last sekali, menjejak permintaan dengan mudah. So maksudnya anda boleh tengoklah status yang dah anda cuba buat perubahan tu, sama ada ditolak ataupun
diterima ataupun masih lagi dalam proses di dalam pengurusan menu tersebut. Okey. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita perlu faham dulu apa tu peristilahan yang biasanya terdapat di dalam restoran portal kita lah. Jadi yang pertama sekali, foto penyenaraian dan foto spanduk. Apa tu foto penyenaraian, apa tu foto spanduk. Untuk foto penyenaraian ni biasanya foto yang pertama lah dilihat. Biasanya kita buka Foodpanda apps. Foto yang pertama dilihat tu adalah foto penyenaraian, macam contoh dekat sini, foto penyenaraian daripada subway. Bagi foto spanduk pula adalah foto yang lepas kita klik kedai tersebut, dia akan keluar satu pop-up macam ni. Foto yang paling atas ataupun yang pertama kita nampak adalah foto spanduk lah. Dia mengandungi hidangan khas restoran supaya dapat menarik pelanggan lah. Baik, yang seterusnya menu dan kategori. Apa itu menu, apa itu kategori? Menu merupakan yang mengandungilah semua kategori dan item yang ditunjukkan kepada pelanggan. Sebagai contoh sini merupakan menu daripada Starbucks. Jadi kategori pula sekumpulan item yang boleh digunakan pelanggan untuk menavigasi dalam menu anda. Jadi sebagai contoh ini adalah kategori untuk Frappuccino. Dia ada lain-lain kategori lagi lah, bergantung kepada menu masing-masing. Dan yang ketiga, penerangan kategori. Jadi biasanya persamaan yang ada dalam sesuatu kumpulan barang. Contoh, penerangan yang lebih lanjut kepada kategori tersebutlah. Contoh dekat sini, Frappuccino, blended beverage, whipped cream, on drinks are not available for delivery. Kita boleh letaklah mengikutkan kesesuaian menu masing-masing. Dan seterusnya, nama item, penerangan, variasi dan foto hidangan. Nama item macam biasalah, nama item vendor masing-masing. Macam contoh sini, break all day, nama dia. Nasi lemak ke, mie goreng ke, itu terpulang kepada vendor masing-masing. Dan seterusnya penerangan item merupakan penerangan yang lebih lanjut lah kepada item. Biasanya apa isi untuk menu tersebut, untuk item tersebut. Macam contoh sini, sausage, scrambled eggs, panini bread. Jadi kita boleh bagi lebih penerangan kepada pelanggan lah. Foto hidangan adalah foto kepada item tersebut lah. Macam contoh sini, ini adalah foto untuk expand ni. Dan last sekali, variasi item. Itu pilihan berbeza yang disediakan untuk item-item tersebut. Sebagai contoh dekat sini, ini adalah variasi untuk Americano coffee. So maksudnya terpulang pada menu masing-masing. Ini dia tunjuk dekat sini, variasi item, regular, large, boleh jadi benda lain jugalah, terpulang pada menu masing-masing. Baik, kumpulan pilihan dan pilihan. Baik, untuk kumpulan pilihan ni biasanya kita buat sekiranya kita boleh bagi pelanggan kita, boleh ubah item, mungkin kadang-kadang ada kos dia lah. Contohnya, dekat sini ditulis roasted chicken ada tambahan RM5. Pulang pada menu masing-masing. Pilihan yang boleh dipilih oleh pelanggan untuk menyesuaikan atau mengubah item. Contohnya kat dalam ni, ini adalah pilihan-pilihan yang tersedia. Kita boleh set juga pilihan ni seberapa banyak yang boleh lah terpulang pada menu masing-masing juga. Kalau contoh sini minimum dan maksimum jumlah pilihan, dia boleh pilih select up to 10. Maksudnya kita boleh pilih 10 lah dekat sini. Saya akan tunjukkan lebih lanjut nanti pada demo restoran portal nanti. Tiba masa untuk demo secara langsung, so saya akan tunjukkan satu demo untuk vendor semua supaya lebih faham. Sekejap ya. Baik, ini adalah dashboard sebelum kita login portal kita lah, restoran portal kita. Kita boleh masukkan kita punya email dan juga password yang dah diberikan semasa awal-awal dulu masa vendor join Foodpanda. Biasanya kita akan bagi password sekali. Kalau tak ada masalah, boleh tekan forgot password dan masukkan email tu semula. Nanti kita akan, sebagai contoh, nanti kita akan boleh dapat tekan request link ni dan akan dihantar link untuk reset password ke dalam email kita lah. Baik. So login macam biasa.
Okay, so benda pertama yang kita boleh buat daripada restoran portal ni adalah kita boleh tukar bahasa pilihan masing-masing. Okay, sebagai contoh, kalau kita tak biasa dengan bahasa English, kita nak tukar ke bahasa Melayu pun boleh, tak ada masalah. Kita boleh klik kat bawah ni, tekan English dan kita boleh pilihlah bahasa pilihan masing-masing. Baik, bagi kita lagi prefer ke bahasa Melayu, boleh tekan bahasa Melayu dan save. Okay, so selepas kita pilih bahasa Melayu, restoran portal akan automatik berubah ke bahasa Melayu sepenuhnya lah. Okay. So apa yang kita boleh buat dengan restoran portal ni, hari ni kita akan fokus lebih kepada pengurusan menu ni. Tapi saya ingin menjelaskan dengan lebih lanjut lah. Kita boleh juga download invoice. Dekat sini, okay, kita boleh pergi bahagian universiti ni untuk download apa-apa yang kita perlulah. Dalam ni semua rujukan ada. Okay. Kita boleh rujuk dekat dalam ni. Okay. Dan sekiranya ada apa-apa masalah, boleh pergi ke pusat bantuan pelanggan ni. Okay. Tapi yang paling penting pada hari ini, sesi pandang kelas kita pada petang ini adalah pengurusan menu lah. Okay. So pertama sekali saya nak tunjuk macam mana kita nak ubah foto penilaian ataupun foto spanduk. Okay. Kita boleh tukar. Sebagai contoh kita boleh pilih restoran mana yang kita perlu ubah. Okay. Sekiranya vendor mempunyai banyak restoran, boleh pilih dekat dalam ni. Pilih saja yang mana-mana. Okay. Sebagai contoh saya pilih satu restoran ni, test restoran. Okay. Dan pergi ke bahagian foto. So apa tu foto penilaian dan foto spanduk? So sebagai contoh dalam apps Foodpanda ni, kalau kita pergi ke delivery, sekejap ya. Okay, kita pilihlah KFC lah katakan. Baik, ini yang dekat luar tadi tu adalah foto penilaian. Okay, bila kita klik saja, foto yang paling atas ni adalah foto spanduk lah. So kita boleh pilih mana yang kita nak. Okay. So macam sebagai contoh saya nak tukar foto spanduk saya. Okay. Boleh tekan foto spanduk ni dan dia akan keluar satu pop-up macam ni, di mana kita perlu memastikan foto kita memenuhi syarat-syarat ni lah. Okay. Dimensi minimum mestilah lebih 1440px kali 1053px. Okay. Size minimum mesti lebih daripada 200 KB. So kalau kurang daripada ni kita tak dapat upload lah. Selain itu, ini juga garis panduan foto spanduk yang perlu kita ikut. Bagi contoh, item mesti berada kat tengah-tengah. Foto tak boleh kabur. Foto tak boleh termasuk produk sampingan yang mengelirukan. Ataupun watermark, logo ke, collage ke, teks, semua tidak dibenarkan lah untuk foto spanduk. Okay. Sekiranya anda ingin memuat naik foto spanduk, boleh tekan muat naik. Dan boleh pilih kelas yang gambar yang anda perlu. Okay, sebagai contoh saya pilih gambar ni. Okay, so bila kita dah tekan gambar tersebut, dia akan keluar satu pop-up lagi macam ni. Kita boleh zoom in ataupun zoom out gambar tersebut. So saya akan pilih yang macam ni lah. Okay, okay, dah just nice. Okay, selepas tu kita just senang saja tekan just simpan gambar. Okay, so kalau anda tengok dalam ni, bila kita tekan simpan gambar, dia dah keluar dari dia punya status masih dalam proses. Okay, so dia akan ambil masa 1 ke 2 hari bekerja ataupun 48 jam lah untuk kita review apa yang kita upload tadi. Okay, dia akan keluar masih dalam proses di sini status dia. Okay. Kalau ada masalah, mungkin sebahagian vendor dah pernah cuba upload foto spanduk ni, sekiranya dia masih juga kena reject, mungkin salah satu sebab lain lagi mungkin terjadi sebab foto tu dia tidak termasuk, dia tidak lah dalam landscape, maksudnya dia dalam portrait lah. Jadi foto tersebut tidak diterima, dia mesti dalam landscape. Okay. So sekiranya vendor juga mempunyai gambar yang tidak menepati requirement tersebut macam ni, kita boleh resizekan gambar tersebut melalui macam-macam cara lah. Okay. Tapi saya biasanya akan bagi
bagi tahu vendor supaya gunakan apps resize image. Okay, boleh Google saja resize image dan boleh tekan dan boleh upload lah. Kita boleh tukar mengikut spesifikasi yang diperlukan lah. Okey. Baik. Seterusnya saya akan ajar macam mana kita boleh upload menu yang kita nak. Okay. Sebagai contoh, kita ada satu set menu, set dinner lah katakan. Okay. Kita boleh tekan tambah baru dekat sini. Okay. Tekan menu. Okay. So bila kita tekan menu tadi, okay, dia akan keluar satu pop-up tajuk menu, keterangan menu. Baik, untuk yang sebelah sini ni kita tak perlu risau sebab ni adalah Chinese translation. Kalau ada boleh letak, kalau tak ada tak apa, sama juga macam kat bawah ni. Okay. So sebagai contoh tadi kita nak letak set dinner kan. Okay. Kita boleh tunjuk dekat situ set dinner. Baik, untuk keterangan menu ni pula dia tak wajib sebab ini cuma untuk reference vendor sajalah. Dia tidak semestinya perlu diletak sebab dia tak akan keluar dekat dalam apps. Dia cuma untuk reference vendor saja, kalau tak ada pun tak apa. Okay, satu lagi yang saya nak tekankan dekat sini untuk menu. Yang ini pentinglah sebab sistem Foodpanda cuma boleh display satu menu dalam satu masa lah. Contoh macam dekat sini kita dah ada main menu yang masanya daripada 9 pagi sampai 4:45 petang. Okay, contoh saya nak letak menu tu dalam tempoh macam tersebut, macam contoh pukul 10 pagi, dia akan keluar satu pop-up macam ni lah. Dia akan minta pilih waktu mula ataupun akhir yang berbeza. Menu berikut boleh didapati pada masa dan hari yang sama lah. Okay. Jadi kita tak boleh letak masa yang sama, kita kena letak masa yang berbeza. Okay. Sebagai contoh mungkin set dinner kita letak malam 6 petang sampai pukul 9 malam. Okay. So selepas tu kita tekan je simpan. Okey, so lepas kita tekan simpan, dia tak ada perlu ambil 1 ke 2 hari bekerja lah. Dia terus boleh approve. Okey, dia akan terus keluar. Okey, dia akan terus keluar lah. So sebagai contoh, kalau kita nak tambah apa-apa kategori ke dalam menu tu, contohlah kita ada satu set nasi, kan? So sama juga kita boleh klik ke tambah baru ni, tekan kategori. Okey. Dia akan keluar pop-up juga, sama juga nama kategori, nama dan juga dekat sini dia punya Chinese translation, apa jenis kategori dia, keterangan kategori pun tidak wajib tapi kalau ada lagi bagus. Okey. So sebagai contoh saya nak letak nasi. Okey, kategori nasi. Baik. Jenis kategori biasanya kalau nasi ni memang makanan yang berat lah kan. So kita boleh letak dekat sini sajian utama besar. Okay. Dan keterangan kategori pun tak wajib tapi kita tekankan kepada vendor supaya letak keterangan sebab dia dapat lagi menarik pelanggan berbanding restoran yang tak ada penerangan atau keterangan kategori ini. Contoh semua nasi dihidangkan bersama sup. Okey, boleh letak macam tu jugalah. Okey, dekat bawah ni pun kalau ada boleh, kalau tak ada pun tak apa, ini cuma untuk Chinese translation saja. Okey, kita boleh tekan simpan. Okey. So bila kita tekan simpan, dia akan keluar dekat bawah ni lah, nasi. Okey. So dia dah keluar, jadi kita boleh tambahlah produk yang kita ada untuk dalam kategori tersebut. Okay. Sebagai contoh, kita boleh letak nasi lemak, katakan kita nak letak nasi lemak kan. So tekan juga tambah baru, tekan produk. Okay. So dekat sini, pertama sekali mungkin kalau vendor dah ada gambar, kita boleh tekan muat naik gambar yang barulah, muat naik gambar hidangan. Okay. So let's say saya nak letak nasi lemak.
Okay, nasi lemak. So kalau saya ada gambar, saya boleh tekan kat sini. Okay, ini gambar nasi lemak. Kita boleh upload juga. Okay, sama jugalah, dia perlu dalam landscape dan juga JPEG format. Dia tak boleh dalam portrait mode. Okay, kalau gambar tersebut tidak menepati requirement, kita boleh gunakan benda sama juga, resizer. Kita besarkan gambar tu melalui online image resizer yang tadi itulah, yang inilah. Okay, baik. So dekat sini bila kita tekan sahaja upload, dia akan keluar pop-up macam ni lagi. Kita boleh zoom in ataupun zoom out. Okay. So yang sebaiknya kalau boleh macam kriteria sebelah ni lah. Okay. Dia perlulah tajam dan di hidangannya perlu dekat tengah. Okay. Kemudian hidangan tu tak boleh mengambil terlalu banyak ruang dalam foto lah. Bagi contoh, dia tak boleh terlalu zoom in macam ni. Okay. Dan yang seterusnya, dia tak boleh ada watermark, tak boleh ada teks, logo ataupun collage. Okay. Dia tak boleh ada apa-apa yang selain daripada gambar makanan tersebut lah. Okay. Contoh macam ni. Kita boleh tekan simpan gambar. Okay. So, dah ada gambar. Okay. Kita teruskan kepada penerangan produk tersebutlah. Okay. Sebagai contoh untuk nasi lemak, biasanya kita memang tahulah dihidangkan bersama ikan bilis, telur, kacang dan sambal lah. Okay. So terpulang kepada menu masing-masing. Lagi menarik penerangan tersebut, saya rasa lebih banyak order lah. Okay. So let's say kalau vendor mempunyai hidangan yang mempunyai speciality sendiri, contoh mungkin menggunakan sambal homemade ke, okay, terpulang kepada vendor masing-masing untuk letak di dalam penerangan. Okay, boleh juga letak dalam ni. So saya just nak buat satu simple penerangan supaya vendor faham lah. Okay. So dihidangkan bersama ikan bilis, telur, kacang dan sambal. Okay. So dekat bawah ni pun tak wajib sebab ni Chinese translation. So kategori tadi kita boleh pilih lah dekat bawah nasi. Okay. Boleh letak macam tu. Okay. So seterusnya kita juga boleh buat variasi juga. Contoh mungkin nasi lemak ni ada set besar, ada set kecil kan. Okay. So kita boleh tekan tambah variasi. Okay. Taklah besar, kecil. Okay. So mungkin harga yang berbeza. Mungkin besar harga dia RM6. Okay. Kecil harga dia RM5 ataupun RM4 lah katakan. Okay, RM4. Okay. So let's say dah siap, kita boleh tekan simpan. Okay, bila kita tekan simpan, dia akan keluar satu pop-up lagi. Okay, macam ni. So yang ni penting sebab banyak vendor yang buat mistake ataupun buat silap ketika pop-up ni keluar. Yang perlu di-upload ataupun yang perlu dimuat naik sekiranya pop-up ni keluar adalah gambar menu lah, bukan gambar makanan. Biasanya vendor terkeliru. Okay, biasanya para vendor terkeliru, diorang biasa upload gambar makanan. Yang penting yang kita mahukan adalah gambar menu. Okay, so let's say saya nak muat naik gambar menu. So menu yang ada adalah menu yang macam ni. Okay, yang satu list ada nama makanan dan harga makanan tersebut. Okay, so kalau tak ada list yang macam ni, so jangan risau, kita boleh gunakan juga apa-apa online website yang boleh didapati lah. Contoh macam satu contoh kat sini, Canva. Okay. Okay, dekat Canva ni sebenarnya dia banyak template yang vendor boleh gunakan lah. Okay. So boleh pilih mana-mana dan sesuaikan mengikut menu masing-masing. Okay. Okay. So bila kita dah upload menu kita, dia sama juga, dia akan ambil masa 1 ke 2 hari bekerja untuk tim kita review sama ada menu tersebut boleh diterima atau tidak. Dan yang paling penting sekali, masa kita upload gambar menu tadi, kita perlu make sure semua
harga semua nama adalah sama macam mana kita upload harga tadi lah. Okay, sebagai contoh tadi nasi lemak besar tadi RM6 kan. So dalam menu yang kita upload perlu ada nama nasi lemak besar RM6 katakan. Okay. Alright. Baik. Seterusnya saya nak ajar para vendor macam mana nak edit harga. Okay. Sebagai contoh dekat sini saya nak edit satu harga big breakfast ni. Okay. Saya nak tukarkan kepada daripada RM14 saya nak tukarkan ke RM15 ataupun RM16 lah. Katakan saya nak tukar kepada RM16. Okay, boleh klik nama item tersebut dan boleh tekan harga yang diperlukan. Okay, so biasa kita ada harga RM16, tekan simpan. Okay, sama juga dia akan keluarkan satu pop-up lagi. Okay, di mana dia minta satu gambar menu. Okay, gambar menu tersebutlah juga kita perlu upload gambar yang ada harga, ada nama yang tepat. Okay, contoh RM16, kita kena upload juga harga yang ada RM16 di dalam menu tersebutlah. Okay, sama juga kita klik lagi, kita klik menu yang kita ada. Okay, tekan upload dan sama juga dia akan ambil 24 ke 48 jam. Okay, so kita dah settle macam mana nak tukar harga, macam mana nak tambah menu, macam mana nak tambah item. Okay, saya nak tunjuk macam mana kita nak delete sesuatu item, sesuatu menu yang kita adalah. Okay, contoh macam set dinner ni, kita nak delete. Okay, so macam mana kita boleh delete adalah tekan edit menu ni. Okay, kita scroll sampai bawah sekali akan ada keluar padam. Okay, padam dekat situ. Okay, untuk menu kita perlu make sure semua item dah dipadam lah. Okay, sekiranya masih terdapat item yang ada di dalam menu tersebut, kita tak boleh padam, kita kena delete sesuatu item tu lah. Okay, kita boleh tekan padam dekat sini. Okay, seterusnya saya akan ajar vendor macam mana kita nak buat satu kumpulan pilihan. Okay. Baik, untuk kumpulan pilihan sama juga kita boleh tekan kat sebelah sini ni, tekan kumpulan pilihan tadi dan kita boleh tekan cipta satu kumpulan pilihan lah. Okay. Baik, sebagai contoh kita nak letak dekat set nasi kita tadi ayam goreng katakan. Kita nak letak nama untuk kumpulan pilihan ni adalah add-on for rice. Okay. Add-on for rice. Okay. So, apa nama pilihan yang kita perlu? Itu terpulang. Contoh macam saya nak letak ayam goreng. Okay. So, lepas tu kita boleh tambah lagi ayam rendang. Okay. Tambah lagi ayam kari dan so on lah. Pulang pada menu masing-masing. Okay. Sebagai contoh, harga yang kita nak letak untuk ayam goreng ni contoh mungkin RM3. Okay. Ayam rendang ni mungkin kita nak letak RM5. Okay. Ayam kari mungkin RM5. Okay. So kita boleh ubah macam tu. Okay. So seterusnya kita boleh juga letak berapa maksimum pilihan yang pelanggan kita boleh buat lah. Contoh kalau semua kita boleh letak, boleh bagi dekat customer. Okay. Kita boleh pilih sampai 3 lah. Okay. So kosong ni maksudnya kalau customer nak tambah boleh, kalau tak nak tambah pun tak apa sebab dia optional, dia cuma bergantung kepada customer tersebut lah. Tapi kalau kita nak wajibkan, diorang perlu ambil letak kumpulan pilihan ni dalam menu diorang, boleh letak satu lah macam ni. Okay, sekiranya wajib lah, kalau tak wajib boleh tekan kosong. Okay, kemudian tekan simpan. Okay, sama juga upload gambar menu yang ada nama item tersebut dan juga harga yang sama dengan kita letak tadi. Okay. Tekan open. Dan dia juga akan ambil masa lah 1 ke 2 hari bekerja. Okay. Okay. Baik.
Seterusnya saya nak ajar macam mana kita boleh kita nak delete sesuatu kumpulan pilihan tersebutlah. Okey. Okey, contoh macam saya nak delete untuk beef stick ni kan, choice of beef stick ni, boleh tekan dekat sini dan boleh scroll sampai bawah, tekan je padan ni lah. Okay. So bila kita nak delete, sama juga kita kena make sure kita punya menu tak berkait dengan kita punya kumpulan pilihan ni lah. Okay. Alright, so seterusnya mungkin para vendor ada beberapa kedai ataupun ada beberapa outlet yang perlukan menu yang sama kepada semua outlet. So mungkin kalau kita nak buat menu tu satu persatu mungkin mengambil masa. So tak ada masalah. Kita ada satu option dekat sini iaitu salin ke kedai. Okey. Copy menu ni. Okey. So boleh tekan je salin ke kedai dan kita boleh pilih lah mana yang restoran yang kita nak untuk kopikan menu tu kepada outlet kita yang kita perlukan lah. Okay. Tapi perlu make sure tak ada apa-apa item yang pending ataupun masih dalam proses. Macam contoh kat sini ada 5 item yang masih dalam proses, so kita tak boleh nak copy menu ni selagi masih dalam proses lah. Perlu selesai. Okay. Okay. Baik, selain itu yang ada dalam ni, kita juga ada satu option baru iaitu email pemberitahuan lah. Okay. Untuk email pemberitahuan ni adalah notification yang kita boleh set ke email kita sekiranya ada apa-apa perubahan yang dah ada update. Contoh macam dalam ni dah 5 masih dalam proses. So kalau kita nak tahu tanpa buka balik restoran portal ni, kita boleh klik saja email pemberitahuan ni lah. Okay. Baik, seterusnya saya juga nak mengajak para vendor semua untuk lebih mengenali pusat bantuan pelanggan ni ataupun help center di dalam restoran portal ni. Sebab di satu option yang sangat menarik, okay, untuk para vendor, sebab sekiranya para vendor mempunyai apa-apa masalah, kita boleh terus ke dalam ni. Okay. Boleh tekan je apa-apa permohonan yang kita perlu, contoh macam ada masalah bil ke, masalah menguruskan maklumat kedai, perubahan menu ke, masalah dengan aplikasi ataupun tablet ke, dan lain-lain, kita boleh letak dalam ni lah. Sekiranya tak ada dalam ni, boleh tekan penyataan umum. Kemudian kalau masih juga tak ada, kita boleh tekan lain-lain dan kita boleh tulis apa-apa yang masalah yang kita hadapi lah. Okay. Sekiranya ada file untuk dimuat naik, kita boleh tekan juga upload file kat sini. Okay. Untuk tujuan reference kita lah. Okay. Baik. So itu sajalah untuk pengurusan menu. Jadi, sekiranya para vendor ada apa-apa masalah, boleh, macam saya ulang sekali lagi, macam kita boleh masuk ke dalam pusat bantuan pelanggan ni untuk lebih lanjut lah, untuk penerangan yang lebih lanjut. Okay. Baik. Seperti saya ingatkan kat sini, sebenarnya kita ada free photoshoot untuk bulan ni. Okay. Mana kalau vendor dah join kita punya sesi Panda Class, semua sesi Panda Class kita pada bulan ini, kita akan select 3 lucky winners untuk free photoshoot ni lah. So pemenangnya akan di-announce pada hujung bulan nanti melalui email lah. Kita akan email vendor yang memenangi free photoshoot ni. Okay. So itu sahaja untuk pengurusan menu. Baik. Seterusnya kita teruskan kepada agenda kita. Okay. Okay, apakah sebab biasa penolakan permintaan menu dan memahami garis panduan menu? Okay. So saya nak explain lah apakah sebab-sebab yang biasa berlakunya penolakan lah. Okay. Jadi yang sebab pertama, garis panduan menu yang pertama, pastikan maklumat yang diberikan sepadan dengan apa yang diminta. Okay, contoh dekat sini dia nak tukar time milk tea. Dia letak harga kat situ RM6.99, tapi dalam menu tersebut harganya lain, RM4.99. So memang akan di-reject lah. Dia perlu sama, macam yang saya cakap tadi, dia perlu sama. Sekiranya anda upload RM6,
kita perlu letak dalam menu juga RM6 lah. Baik, yang kedua, pastikan maklumat dimasukkan di ruangan yang betul. Okay, sebagai contoh dekat sini, dia terbaliklah. Dia letak item name dekat bawah, okay, dia punya description ataupun penerangan dekat atas, dekat tempat yang salah. So, pastikan input maklumat tu dengan betul lah. Baik, yang ketiga, kemas kini harga. Foto menu makanan di restoran mesti mengandungi maklumat mengenai item yang anda kemas kini lah. Okay, mesti ada maklumat tersebut. Kalau tak ada pun kita reject juga. Dan yang seterusnya, bagi contoh dekat sini, okay, foto menu makanan di restoran yang betul, dia ada foto macam ni, okay. Mesti ada maklumat dia, mesti ada nama dia, mesti ada harga dia, okay. Dan yang ini salah lah, bila kita upload gambar yang macam ni, memang kita akan reject lah, sebab dia tak ada maklumat mengenai item tu. Okay. Untuk foto pula, kita perlu satu gambar yang komplit lah. Contoh macam dekat dalam ni, foto mestilah boleh dilihat di dalam frame. Dia mesti dekat tengah, dia tak boleh zoom in macam ni. Okay. Dia mesti letak macam ni. Okay. Produk mestilah berada dekat tengah-tengah foto. Okay. Dia tak boleh ada dekat hujung macam ni, kalau boleh lagi dekat tengah dan tak ada apa-apa item. Okay. Produk mesti berada dalam fokus lah, mesti fokus dan sharp. Dia tak boleh blur macam ni. Okay. Dia mesti sharp. Okay. Foto tak boleh mengandungi item tambahan yang tak disertakan dan tak akan dihadap pada pelanggan. Okay. Sebagai contoh, yang ni memang kita akan reject lah sebab ada item-item lain dekat dalam tu. Okay. Kalau kita nak gambar nasi lemak, make sure nasi lemak punya makanan punya gambar sajalah. Okay. Tak mengandungi apa-apa item yang lain. Okay. Yang kelima, foto tak boleh mengandungi watermark, logo, harga, sempadan, maklumat hubungan dan pautan-pautan luar. Okay. Sebagai contoh dekat sini, dia ada watermark, dia ada 30% off, memang akan di reject jugalah. Okay. Make sure foto yang para vendor upload nanti mestilah tak mengandungi watermark macam ni lah, dia mesti clean macam ni. Okay. Dan seterusnya, foto penyelenggaraan dan spanduk tak sepatutnya menjadi collage. Okay. Dia tak boleh bergabung macam ni. Gambar collage maksudnya gambar yang kita gabungkan. Okay. Tak boleh, dia mesti dalam satu bentuk gambar yang macam ni lah. Okay. Foto juga tak boleh ambil daripada sumber-sumber lain. Okay. Sebagai contoh kat sini, ini adalah foto yang betul lah, sebab dia cuma ada, dia memang sumber yang betul berbanding dengan yang ini. Yang ini gambar yang diambil daripada sumber yang lain lah, bukan gambar makanan tersebut. Okay. Okay. Baik, seterusnya saya juga nak kongsikan beberapa tips untuk kita tingkatkan pendapatan restoran kita dengan elemen-elemen menu, pengurusan menu yang ada. So, saya akan berikan beberapa tips. Tips yang pertama adalah kita cuba buat satu bundle ataupun set combo lah melalui menu kita. Okay. Mungkin dihidangkan bersama air ke, okay, dihidangkan bersama apa-apalah. Okay. Yang penting kita dapat buat dalam satu set of combo. Okay. Yang kedua, boleh naikkan melalui tambahan. Okay. Berikan tambahan untuk item, okay, supaya pelanggan boleh memesan lebih banyak. Sebagai contoh, macam ni kita boleh letak extra sprinkle untuk sushi. Kalau siapa-siapa mana-mana vendor yang ada jual sushi boleh juga guna. Okay. Kita boleh bagi pilihan, okay, tambahan untuk item tersebut lah. Okay. Okay, benarkan penyesuaian. Okay, supaya kita boleh bagi kebebasan lah kepada pelanggan kita untuk mengganti bahan-bahan. Okay. Contoh mungkin kalau mihun sup, dia tak nak guna mihun, dia nak guna mie kuning ataupun kuih tiaw, kita boleh letak lah dalam penyesuaian ni juga. Okay. Mungkin ada charge lah, tapi tak ada masalah, kita boleh letak juga sekiranya ada charge. Okay. Dan tips yang keempat, buatlah penerangan yang menarik. Okay. Buatlah penerangan yang menarik, maksudnya bagi maklumat item tersebut lebih terperinci lah. Okay. Mungkin macam mana dia masak, dikukus ke, dibakar ke, okay. Apa bahan-bahan yang digunakan, macam contoh dekat sini, ikan siakap ke, udang galah ke,
terpulanglah pada menu masing-masing. Okay. Kalau untuk hidangan combo pula, mungkin kita boleh explain lebih apa yang ada dalam set tersebutlah. Okay. Okay, so tips yang kelima, tunjukkan item bermusim. So ni biasanya benda-benda yang macam KFC, McD dia akan buatlah. Okay. Dia ada seasonal item, cuma akan keluar di beberapa musim saja. Okay, tak selalu ada. Okay, kita juga boleh buat benda ni melalui pengurusan pengurusan menu kita. Okay. Tips yang nombor 6, buat naiklah foto hidangan. Okay, ini yang paling penting lah. Kalau ada foto yang cantik, kita boleh upload lah supaya dapat menarik pelanggan lah. Kerana foto-foto tersebut akan lebih menarik sekiranya jika nak dibandingkan dengan restoran-restoran lain yang tak ada gambar lah. Okay. Okay, so habis daripada untuk tips. Okay, so ini adalah masa untuk quiz. Okay, so saya akan lancarkan satu polls ataupun satu undian lah untuk para vendor semua guna. Okay, di mana adakah hidangan ini diterima ataupun ditolak. Okay, soalan pertama ni diterima atau ditolak. Ini adalah foto hidangan New York cheesecake slice. Okay, sama ada diterima ataupun ditolak. Okay, sekejap lagi saya akan lancarkan satu polls. Okay, so saya akan bagi masa dalam 30 saat untuk vendor pilih sama ada diterima ke ditolak. Okay. Okay, nampaknya banyak vendor yang memilih diterima. Okay, tak apa, ada lagi beberapa saat. Okay, saya akan bagi lagi 10 saat lah untuk vendor pilih sebelum saya tutup poll ni. Okay, so saya akan tutup poll ni sekarang. Okay, so daripada post tadi saya dapat nampak kebanyakannya vendor memilih untuk diterima lah. Okay, so adakah jawapan ini betul? Jom kita tengoklah. So malang sekali salah lah, diterima. Okay, kenapa salah? Sebab alasan dekat sini foto yang mengelirukanlah kuantiti yang disalah tafsirkan. Okay, so memang salah sebab dia cakap New York cheesecake slice, tapi yang dia upload adalah satu cake. So memang salah lah. Kalau kita nak upload gambar cheesecake slice, so kita patut letak gambar slice sahaja. Okay. Baik, soalan yang kedua. Adakah ini diterima atau ditolak? Sama juga saya akan launchkan satu lagi poll, okay, untuk para vendor. Jawab sama ada diterima ataupun ditolak. So ini adalah foto hidangan sandwich ayam. Dia ada penerangan dihidangkan bersama juada sampingan sayuran dan mayo. Okay, saya dah launchkan poll. So para vendor boleh jawablah sama ada dia diterima ataupun ditolak. Okay, so saya rasa lebih vendor dah lebih memahamilah apa maksud yang kita cuba sampaikan pada petang ni lah. Okay, saya akan bagi lagi dalam 10 saat macam tu supaya sebelum saya tutup poll ni. Okay. Baik, saya akan tutup poll. Okay. So, mari kita tengok jawapan dia lah. Apa jawapan yang betul? Okay, so jawapannya memang diterima lah sebab kuantiti dan kualiti yang tepat. Okay, so betul lah sebab dia cakap penerangan dia dihidangkan bersama juada sampingan sayuran dan juga mayo. So memang betul lah sebab dia ada letak sayur, okay, dia letak mayo dekat sini. So jangan saya cakap tadi, make sure apa yang kita upload semua sama.
Okay. Okay, seterusnya. Okay, so ya, itu sajalah daripada saya pada petang ini. Baik, terima kasih sekali lagi saya nak ucapkan kepada semua vendor yang sudi menghadirilah sesi kelas kita pada petang ini. Jadi sekiranya para vendor mempunyai apa-apa soalan, boleh hantarkan di ruangan chat kita. Okay. So ini adalah sedikit pautan berguna untuk para vendor sekalian lah. Okay. Untuk portal restoran, panduan universiti, saluran YouTube dan juga Facebook group. Para vendor semua boleh scan. Okay. Baik. So sekiranya ada soalan boleh hantarkan di ruangan chat di bawah. Okay. So saya rasa itu sajalah untuk topik kita pada petang ini. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih dan saya ingin memohon maaf sekiranya ada tersalah silap sepanjang pada kelas ini berlangsung. Okay. So saya harap melalui sesi pandang kelas kita pada petang ini, vendor dapatlah lebih memahami apa garis panduan yang betul dan kenapa biasanya berlakunya rejection lah kepada menu-menu para vendor sekalian. Okay. So saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan good luck kepada semua para vendor. Okay.